Baik, sebenarnya kalau berhubung dengan RUU pindaan perlembagaan dan akta anti lompat parti ni, ianya adalah satu perkara yang kita kena lihat dengan secara keseluruhannya. Kalau kita masih ingat, cadangan untuk adakan akta anti lompat parti antara terawal selain daripada beberapa pihak lain adalah diri saya juga telah mengeluarkan kenyataan tersebut. Kerana apa kita perlukan akta anti lompat parti pada masa itu? Satu tujuan utama yang semua nampak adalah apabila Sheraton Move berlaku pada 23 Februari yang mengakibatkan kerajaan jatuh pada 24 Februari 2020, maka rakyat kata takkan bila kita undi suatu parti ataupun satu blok, tiba-tiba mereka beramai-ramai keluar, jatuh kerajaan. Apa nilai integriti undi yang mandat yang kita bagi ni? Itu persoalannya. Jadi isu tentang gubalan akta anti lompat parti ini ditampilkan untuk menentukan bahawa sekiranya perkara itu berlaku di masa akan datang, sehingga satu kerajaan yang dipilih rakyat terjatuh. Saya selalu tekankan perkara itu. Terjatuh, barulah orang yang mengakibatkan perkara itu wajib dihukum dengan hilang kerusi diadakan PRK. Jadi akta anti lompat parti sepatutnya teliti perkara ini. Nah, balik kepada soalan saudara Zawazi. Saya amat kesal apabila saya baca kenyataan tersebut oleh Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau menjawab soalan oleh seorang senator di Dewan Negara semalam. Dan betul dia dalam menghuraikan soalannya adalah apakah dia bentuk perangkaan akta tersebut, RUU tersebut untuk mudah difahami senator. Itu persoalannya. Jadi secara ringkas Wan Junaidi menjawab, tapi apa yang dijawab secara ringkas menimbulkan kerisauan besar. Dia mengatakan definisi lompat parti yang dicadangkan yang mengakibatkan hilang kerusi perlu adanya PRK adalah 3. 2 daripada itu saya tiada masalah. Pertama, dia kata kalau awak undi, kalau awak jadi calon atas parti tertentu, kemudian awak menjadi bebas, hilang. Sebaliknya, kalau awak adalah seorang bebas dan kemudian lepas menang awak masuk parti, maka hilang kerusi. Itu kita tidak mahu nak berujar panjang di sini. Tapi dalam definisi ketiga, dia mengatakan bahawa sekiranya seorang wakil rakyat itu dipecat oleh parti tersebut, maka dia hilang kerusi. Ini bagi saya adalah amat tidak demokrasi. Bayangkan kalau seorang wakil rakyat mempunyai isu macam Sosma ni, dia mengatakan saya tak nak undi, dia tidak adil, dan itu permintaan para pengundi dia. Kemudian disebabkan dia tak undi, parti buang dia. Katalah Zaid Hamidi dibuang oleh parti UMNO. Berani ke mereka buang? Katalah Zaid Hamidi dibuang, Ahmad bin Maslan dibuang. Ya. Adakah adil untuk hilang kerusi atas sebab tersebut? Dan dianggap sebagai lompat parti. Sebab bila seseorang tu bertanding, pada dasarnya adalah atas diri dia, walaupun dia bertanding dengan nama parti. Kena ada keimbangan hak parti dan hak calon. Dan kita telah sentuh banyak kali perlembagaan tidak langsung menyebut parti. Kalau kita lakukan macam tu, apa yang sebenarnya berlaku melalui definisi tersebut, kalau parti pecah, maksud dia partilah berbaharajalela. Para pemimpin yang di atas yang tak suka mana-mana wakil rakyat boleh salah gunakan dengan pecat, buang dia bukan saja daripada parti dan dapat kerusi itu di bawah parti itu tersebut. Nampak tak? That cannot be the ground. Ini perlu diteliti semula oleh Wan Junaidi, oleh semua yang mencadangkan klausul tersebut sebelum dibentangkan. Jangan kita lupa, dinyatakan baru-baru ni pada 23 hari bulan Mac, dikatakan bahawa akan dibentangkan RUU ini pada sesi persidangan khas 11 April, bulan Ramadan. Saya cadangkan kalau itu apa yang Wan Junaidi cakap tu betul, maka saya tidak boleh setuju. Walaupun saya bukan wakil rakyat, saya nak nyatakan di sini kepada para penonton, itu menjahanamkan hasrat adanya
RUU tersebut. Dan yang lebih buruk lagi, Saudara Zawazi, adalah pengecualian. Ya. Ada 3 pengecualian yang dinyatakan oleh Wan Junaidi. Ini apa yang dicakap. Ya. Kalau ada lebih daripada itu, kita tidak tahu. Sebab sampai hari ini, RUU tidak didedahkan kepada orang ramai. I'll come to that point in a while. 3 pengecualiannya, kata yang pertama sekali, kalau sesebuah parti itu telah pun diniah daftar oleh ROS, maka tak bolehlah salahkan wakil rakyat daripada parti itu, sebab parti itu telah diniah daftar, bukan dia keluar parti. Ya. Itu boleh diterima. So itu pengecualian. Kedua, dia kata kalau mana-mana wakil rakyat itu adalah dipilih sebagai speaker Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri, maka dia tak bolehlah dianggap sebagai keluar parti sebab dia kena neutral. Itu pun diterima, tak ada masalah. Tapi yang ketiga ni yang paling bahaya ni. Menurut Wan Junaidi, kalau saya baca dengan betul dan kenyataannya adalah tepat, dia mengatakan kalau parti membuat keputusan untuk keluar daripada mana-mana gabungan, maka wakil rakyat tersebut tidak boleh dianggap sebagai lompat parti. Sebab itu keputusan parti dan mereka tidak hilang kerusi. Itu bagi saya menjahanamkan tujuan adanya RUU anti lompat parti. Jadi apa yang dicadangkan oleh kerajaan sekarang ini sebenarnya adalah sabotaj kepada apa yang rakyat minta. Sebab apa yang berlaku pada 23 Februari 2020 adalah apa yang kini akan berada dalam pengecualian yang cadangkan. Dikecualikan itu adalah sebenarnya seperti langkah syaratan itu. Itu dah. Apa yang berlaku? Cuba kita ingat balik. Dikatakan pada 23 Februari 2020, sebahagian besar dalam Bersatu didahului oleh Muhyiddin Yassin membuat keputusan mereka. Dan keputusan mereka ini dipersoalkan, bukan mengikut undang-undang tubuh parti tersebut. Dan undang-undang tubuh parti diikuti atau tidak diikuti tidak boleh dibawa ke mahkamah kerana ada Seksyen 18C seperti yang telah kami buktikan apabila kita bawa kes Bersatu itu ke mahkamah. Mahkamah tidak akan melihat, menyoal sama ada parti itu ikut undang-undang ni atau tidak. Sebab itu isu dalaman parti. Jadi dengan melanggar perlembagaan parti, mereka boleh buat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan dikatakan bahawa mereka tidak hilang kerusi. Sedangkan itu yang menyebabkan mandat rakyat jatuh. Betul. Dan rasanya sebab itu jugalah Akta Lompat Parti ini Itulah. mula Itu tujuan kita minta Akta Lompat Parti, supaya rakyat yakin balik kalau kita pilih dalam pilihan raya, bila ada bentuk kerajaan, maka kerajaan itu tidak boleh dijatuhkan melalui lompatan oleh parti keluar daripada pakatan. Itu yang utama. Jadi apa maksud Wan Junaidi ni? Dia faham ke? Adakah sekejap, bagi saya kan rakyat kena faham. Apa yang saya minta pada hari ini adalah, kalau apa yang Wan Junaidi itu cakap adalah sebenarnya wujud dalam rang undang-undang tersebut, maka itu bukan akta anti lompat parti. Itu adalah akta pro lompat parti. Menggalakkan lompat parti. akan berulang lah. Sebab boleh lompat, jatuh kerajaan pun tak bersalah. Parti keluar daripada pakatan. What nonsense, Wan Junaidi. Ismail Sabri patut ambil tahu perkara ni. Dan di sini peri pentingnya yang kita sentuh daripada dulu, memandangkan mereka 220 daripada 222 orang sekarang ni, 220 ni yang akan tergugat daripada undang-undang ini sebab kerusi mereka yang mungkin akan hilang. Maka mereka tidak berhak membuat keputusan apakah yang hendak digubal di parlimen, apa yang perlu dibentang di parlimen. Yang perlu dirujuk adalah pihak luar, rakyat, melalui parti-parti politik. Sebab cuma 220 orang ahli parti yang ada di parlimen. Bagaimana dengan kononnya 3 juta ahli UMNO? Bagaimana dengan berapa ratus ribu ahli PKR, ahli DAP, ahli warisan, ahli PAS, ahli amanah, ahli pejuang, ahli muda? Mereka berhak nak tahu. Bukan saja wakil rakyat mereka, mereka yang berhak tahu. Parti perlu dirujuk. Kedua, peguam-peguam perlu dirujuk, sama ada dari pejabat peguam negara ataupun peguam swasta, untuk mereka melihat, kaji betulkah perkara ini akan selesaikan kredibiliti, keyakinan rakyat kepada sistem politik atau menghancurkannya lagi dan berulang-ulang seperti saudara Zawazi cakap tadi. Dan yang ketiganya, bagi kepada pihak NGO secara khusus yang melibatkan diri dalam
isu-isu tadbir urus negara dan politik. Selagi mereka tidak buat perkara ini, maka saya cadangkan kepada rakyat di setiap Parlimen Malaysia untuk memberitahu wakil rakyat mereka jangan undi. Bukan sebab kita tak nak Akta Anti Lompat Parti, sebab apa yang disuapkan sekarang ni adalah pro lompat parti. Sabotaj kepada apa yang rakyat minta. Dan tidak akan membantu kita untuk menghadapi PRU15, sebab akta ini jika diluluskan pun akan membolehkan parti keluar daripada pakatan. Nonsense of the highest order. Ini membuktikan bahawa para pemimpin yang kita ada sekarang masih menganggap bahawa rakyat adalah bodoh. Undi rakyat tak berguna. Please. Saya berterima kasih di atas soalan tadi, sebab bagi saya ini penting untuk semua kita faham. Jangan pula dikatakan kita yang minta akta anti lompat parti sekarang kita tak nak. Tidak. Kita nak akta anti lompat parti yang betul. Bukan akta anti lompat parti yang palsu, yang 180 darjah terbalik. Apa ni, anda undi balik ke atas tata keputusan hari itu? Oh, Sumati Nanta ditanya dekat TikTok, ada undi balik ke nanti atau tetap dengan keputusan hari itu, maksud keputusan kegagalan RUU? Oh, Cik Sumati Nanda, berkaitan dengan Seksyen 4, Subseksyen 5 yang telah tidak dilanjutkan pada 22 Mac itu, dia tidak ada undi balik, melainkan ada pembentangan semula. Sama ada pembentangan dalam bentuk yang sama atau berlainan seperti mana yang kita bincangkan tadi. Kalau ada pembentangan semula sebelum 31 Julai, baru ada undi balik. Baik. Kalau tidak, tiada. Baik, terima kasih Sumati Nanta, terima kasih Rayuddin Yaakob dan sahabat-sahabat. Baik, Tuan Hanif. Ya. Alang-alang tadi Tuan Hanif kata ada yang ingin disebut, kata tak sampai hari ini dikatakan RUU tidak didedahkan. Tu bagaimana yang Tuan Hanif kata nak? Ya, daripada awal ramai dalam sistem amalan guaman dan juga para analisis politik, juga para akademik telah meminta supaya RUU ni, RUU lompat parti, pindaan perlembagaan dan akta ni diberikan untuk diteliti oleh orang di luar. Sebab apa tahu? Sebab mereka ni mempunyai kepentingan. Mereka lah yang akan terjejas apa sekalipun kandungan dalam akta tersebut. Jadi mereka letakkan sekarang pengecualian sebodoh itu. Minta maaf, saya kena sentuh perkara sebahalul itu. Mereka masukkan dan mereka akan luluskan. Kemudian mereka mengatakan, oh itu pengecualian. Makna kata secara tak langsung mereka menipu rakyat. Ya. Adakah kita, kalau Wan Junaidi tak buat pindaan, saya syorkan semua pengundi di kawasan dia buang dia sebagai wakil rakyat kalau dia bertanding. Dia tidak hak, sebab itu menipu rakyat bulat-bulat. On the record I will go. Kalau pengecualian itu wujud, itu menipu rakyat bulat-bulat berkaitan undang-undang akta anti lompat parti. Serahkan kepada orang luar. Bagi kami sekurang-kurangnya 2 minggu. Dan buat libat urus. Panggil untuk mesyuarat. Ataupun serahkan saja kepada peguam dan pejabat peguam negara untuk draft. Dalam masa 3 hari kita draft untuk awak. Dan awak cuma tentukan nak undi atau tidak. Jangan awak pula nak draft. Sebab awak wakil rakyat, awak mempunyai kepentingan. Conflict of interest dalam undang-undang sepenting ini untuk masa depan tadbir urus negara yang telah hilang kredibiliti di mata rakyat. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.